wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Tuan-tuan ikut ayat ni, penting. Kemudian kami berikan kepada Ibrahim Ishaq dan Yaqub. Pasal apa tak sebut Ismail? Ismail awal lagi. Ini pada umur Ibrahim sudah tua. Ya wailata a'alidu wa ana ajuzun. Adakah aku akan melahirkan sedangkan aku sudah tua? Isteri dia heran. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki memberikan kepadanya anak. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina. Kedua-duanya kami berikan petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan Nuh yang kami berikan petunjuk sebelum daripada itu. Tuan-tuan, sebelum saya nak teruskan, ada berapa nama dah Nabi? Ibrahim, Ishaq, Yaqub, lagi Nuh. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan Nuh yang kami berikan petunjuk sebelum daripada itu, yakni Nabi Nuh sebelum daripada Nabi Ibrahim. Ayat ini menjadi dalil bagi sebahagian besar para ulama juga menyatakan Rasul yang pertama ialah Nuh alaihi salam. Wa min zurriyatihi, dan daripada zuriat itu Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Daripada zuriat itu ialah Daud, Sulaiman, lagi Ayyub, Yusuf, Musa, Harun. Campungan tadi jadi berapa? Nak kira pun dah tak mampu. Berapa? 10. Tadi 3, tadi berapa? 4, yang ni 6, 10. Wa min zurriyatihi Daud, daripada zuriat keturunannya Daud. Daud, Nabi Daud ialah Nabi yang juga seorang raja. Sulaiman, dan Sulaiman. Wa Ayub, dan Ayub. Ayub seorang amir, seorang ketua. Wa Yusuf, Nabi Yusuf seorang menteri dan juga seorang pemerintah. Wa Musa wa Harun, dan Musa dan Harun kedua-duanya menjadi pemerintah atau pemimpin Bani Israel. Ini adalah 6 nabi yang mempunyai kedudukan di dunia ini. Di samping mereka adalah Rasul yang Allah hantarkan. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikian itulah kami memberi kurnia kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Berapa dah Nabi tadi? Sambung tengok. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Dan Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Dan Zakaria, lagi Yahya, Isa, Ilyas, kesemuanya termasuk di kalangan orang yang saleh. Ini selalu saya sebut, apa yang kita ingin capai ialah menjadi orang yang saleh. Saleh itu bukan kerana duduk dalam satu majlis pengurusi telah mengisytiharkan kita orang saleh. Saleh hanya Allah mengetahui siapa hamba yang saleh atau tidak saleh. Tadi Allah sebut 6, ini Allah sebut di sini berapa? Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Empat rasul ini merupakan rasul yang terkenal dalam hidup mereka, rasul yang zuhud, tak ada benda, tak ada harta, hidup zuhud. Tadi rasul-rasul yang ada kedudukan, raja, menteri. Yang ini tak ada. Tapi ini termasuk di kalangan yang saleh. Yang tadi wa kadzalika najzil muhsinin. Yang demikian itu kami memberi kurnia kepada orang-orang yang berbuat baik. Dengan kedudukan mereka, mereka telah berbuat baik.
kita boleh pilih untuk menjadi orang baik dan dunia. Orang berjawatan yang baik pun boleh, orang zuhud yang baik pun boleh. Bukan kerana nak beragama semua mesti menjadi miskin, bukan juga kerana nak beragama semua orang mesti ada jawatan. Demikian Allah menjadikan para anbiya alaihimus salatu wassalam. Ada yang berkedudukan sehingga menjadi raja seperti Daud dan Sulaiman. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Tuhanku, ampunkanlah aku, berikanlah aku kerajaan yang siapa pun tidak dapat mencapainya selepas daripada aku. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pemberi. Bukan minta sikit-sikit, minta sampai siapa pun tak boleh jadi macam dia. Maksudnya cita-cita yang tinggi agama tidak larang. Bukan kerana Nabi Sulaiman dengki kepada orang yang datang kemudian, tidak. Tapi dia nak meminta suatu kedudukan yang paling tinggi yang manusia boleh capai, yang tak ada orang capai lepas pada dia. Dia minta, dia seorang rasul, dia minta pada Allah. Allah bagi tak? Pada Nabi Sulaiman, Allah bagi. Kita pun orang-orang yang beramal agama boleh meminta pada Allah kurniaan yang paling tinggi, mencapai nikmat dalam dunia ini. Tetapi kita hendaklah menjadi muhsinin, orang-orang yang melakukan kebaikan dengan kedudukan yang kita ada. Dengan harta yang diberikan, kita menjadi muhsinin. Tapi kalau kita memang tidak mencapai kedudukan, kita orang biasa saja, datang pun kereta pun tak macam mana, makan pun secukupnya ada, tidak juga kita teruk, tidak juga berarti kita jauh pada agama, dan tidaklah juga setakat itu yang agama suruh kepada kita. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas, ini para nabi yang zuhud. Kullum minas salihin, semuanya termasuk di kalangan orang yang saleh. Sambung lagi. Apa yang berikutnya? Dah berapa nabi dah? 14. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunus wa Luta kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan Ismail dan Yasa' dan Yunus dan Lut. Berapa orang lagi? 4. Campur dengan tadi jadi berapa? 18. 18 disebut dalam ayat-ayat ni saja. Ini nabi yang bukan juga jadi pemimpin besar, tidak juga nak kata zuhud macam Isa, hidup biasa. Tapi Allah telah faddalna 'alal 'alamin. Allah telah angkat mereka melebihi orang lain kerana mereka lebih baik pada orang lain. Walaupun mereka manusia biasa, tidaklah mencapai pencapaian tinggi, kebiasaan saja di sudut kedudukan dunia, tidaklah juga sehingga tidak memiliki harta dunia seperti mana Isa dan Yahya. Hidup dengan kehidupan orang yang cukup, tapi Allah telah melebihkan mereka daripada sekalian alam, atas sekalian alam. Kita juga harap, walaupun kita orang kampung kita macam orang kebanyakan, tapi faddalna, Allah lebihkan kita dengan iman kita mudah-mudahan. Hadirin yang dirahmati Allah, sambung ayat tadi. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Dan daripada bapa-bapa mereka, nama-nama yang sebut tadi, daripada zuriat keturunan mereka, daripada saudara-saudara mereka, dan kami tabalkan mereka, wa hadainahum ila siratin mustaqim, dan kami tunjuk mereka kepada jalan yang lurus. Nampak tak ayat tu? Ayat berapa? Ayat berapa? Tengok Allah kata apa? Zalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Zalika hudallah, itulah petunjuk Allah,
Yahdi bihi man yasha'u min ibadih. Dia memberikan petunjuk dengan itu, dengan ajaran tadi. Man yasha'u min ibadih, sesiapa yang ia kendaki di kalangan hamba-hambanya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka melakukan syirik, gugur seluruh amalan apa yang mereka lakukan. Maksudnya para anbiya tak melakukan syirik, tapi Allah nak bagi tahu hatta para anbiya jika melakukan syirik, gugur seluruh amalan. Demikian bahayanya syirik. Bukan sekadar amalan tok syekh, mufti, ustaz. Hatta Allah menyatakan hatta amalan para anbiya walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka melakukan syirik, maka gugurlah segala apa yang telah mereka lakukan. Sebab itu jangan lakukan syirik. Dan perjuangan mengikis, membenteras syirik ialah perjuangan yang paling tinggi yang dilakukan oleh para anbiya alaihimus salatu wassalam.